Apa sebenarnya yang terjadi di bilik hotel ini? Seorang lelaki dikenali sebagai Roland T. Owen telah ditemukan dalam sebuah bilik hotel dengan keadaan yang sangat mengerikan. Apabila ditanya tentang apa yang terjadi dan siapa pelakunya, dia hanya mengatakan tidak ada apa-apa. Kisah pembunuhan ini sangatlah pelik yang sehingga hari ini menjadi misteri yang tidak dapat diselesaikan. Kisah ini berlaku pada tahun 1935. Seorang lelaki dalam lingkungan 20-an, berambut coklat, berpakaian rapi dengan sut berwarna hitam, memasuki hotel Presiden secara sendirian. Lalu, dia mendaftar di hotel itu menggunakan nama Roland T. Owen. Petugas hotel memberikannya bilik bernombor 1046. Berdasarkan catatan dari hotel itu, Owen akan menginap di Hotel Presiden selama 5 hari. Namun, yang peliknya adalah Owen tidak membawa apa-apa beg ataupun pakaian bersamanya. Dia hanya membawa berus gigi, ubat gigi dan sikat rambut. Seorang petugas kebersihan hotel mengatakan bahawa Owen mengizinkannya membersihkan bilik saat lelaki itu berada di dalam bilik tersebut, tetapi Owen memintanya untuk tidak mengunci pintu setelah dia keluar. Itulah apa yang dikatakan Owen setiap kali jika ada pekerja hotel datang ke biliknya. Jangan kunci pintu. Petugas itu juga mengatakan bahawa Owen hanya menyalakan satu lampu sahaja di bilik itu. Staf yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ketika mereka memasuki bilik Owen, lelaki itu tidak keberatan jika petugas hotel membersihkan biliknya walaupun dia masih berada di dalam, asalkan mereka tidak mengunci pintu setelah mereka keluar. Selain itu, mereka juga menyatakan bahawa Owen terlihat sangat khawatir dan ketakutan akan sesuatu. Dia juga selalu meminta petugas hotel untuk membiarkan biliknya dalam keadaan gelap, padahal dia masih berada di dalam. Jadi, apa sebenarnya yang dia tunggu dan apa yang dia sangat takutkan? Seperti biasa, pekerja hotel akan datang ke bilik Owen untuk memberikan tuala bersih. Ketika memasuki biliknya, pekerja itu melihat Owen sedang duduk di dalam gelap. Berpakaian lengkap, pintunya juga masih tidak berkunci dan seperti biasa, lampu tidak dinyalakan. Keesokan harinya, sekitar jam 10.30 pagi, pekerja hotel itu kembali untuk membersihkan bilik Owen. Kali ini, dia mendapati pintu bilik Owen berkunci. Dia berfikir mungkin Owen menguncinya ketika dia keluar. Pekerja itu pun menggunakan kunci pendua untuk membuka pintu bilik tersebut. Ternyata, Owen sedang duduk di dalam bilik itu. Ini berarti ada seseorang yang sudah menguncinya. Padahal, Owen tidak pernah mengunci biliknya walaupun dia sedang tidur. Ketika pekerja itu sedang membersihkan bilik Owen, dia sempat mendengar Owen berbicara dengan seseorang melalui telefon. "Tidak, Don. Aku tidak mahu makan. Aku tidak lapar. Aku baru saja sarapan." Owen mengulangi kalimat yang sama. "Tidak, aku tidak lapar." Pekerja yang sama kembali lagi sekitar jam 4 petang untuk menghantarkan tuala bersih. Ketika sampai di depan bilik Owen, dia mendengar suara dua orang laki-laki sedang berbicara di dalam bilik itu. Saat mengetuk pintu, pekerja itu mendengar suara dari dalam menjawab dengan kasar, "Siapa itu?" Pekerja itu pun mengatakan bahawa dia membawa tuala.
Suara laki-laki itu kembali menjawab, "Kami tidak perlu." Lalu, pekerja itu pun pergi. Setelah itu, pada 4 Januari sekitar jam 7 pagi, seorang petugas operator telefon hotel menyedari bahawa telefon di bilik Owen tidak diletakkan dengan betul. Lalu, seorang pekerja dikirim ke biliknya. Pekerja itu mengetuk pintu beberapa kali dan mendengar suara. Namun, mereka tidak membuka pintu. Pekerja itu hanya berkata, "Tolong letakkan telefon kembali di tempatnya." Pada 8.30 pagi, petugas operator telefon masih mendapati telefon di bilik Owen belum diletakkan kembali. Lalu, dia pergi semula ke bilik Owen dengan membawa kunci pendua. Dia berasa pelik mendapati hanya Owen sahaja yang berada di bilik itu. Owen terbaring di katil dengan keadaan tidak berpakaian. Pekerja itu berfikir mungkin dia sedang mabuk. Dia pun meletakkan kembali telefon itu. Akhir sekali, pada jam 10.30 pagi, petugas operator itu mendapati ada yang tidak kena dengan telefon di bilik Owen kerana telefon itu masih tidak diletakkan di tempatnya. Oleh kerana hal tersebut, operator itu kembali menuju ke bilik Owen untuk memeriksa masalah itu. Dan ketika memasuki bilik tersebut, alangkah terkejutnya dia melihat pemandangan yang mengerikan. Owen tampak duduk di katil sambil memegang kepalanya yang penuh dengan darah. Bahkan, terdapat darah di dinding, di atas katil serta di bilik mandinya. Pekerja itu pun segera berlari keluar dan melaporkan hal tersebut. Luka yang dialaminya cukup parah. Leher, pergelangan tangan dan lututnya telah diikat dengan kabel telefon. Sepertinya dia juga diseksa kerana darah terpecik hingga ke dinding dan siling biliknya. Bahagian dada Owen pula hampir terbelah kerana terdapat banyak bekas tusukan. Meskipun mengalami luka yang cukup parah, saat itu Owen masih lagi hidup dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Polis yang menangani kes itu sempat bertanya pada Owen mengenai apa yang telah terjadi. Owen yang ketika itu nyawa-nyawa ikan sahaja hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa." Lalu dia pun pengsan. Selepas 6 jam berlalu, dia dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan hasil otopsi, Owen telah dipukul berkali-kali di bahagian kepala hingga tulang tengkoraknya mengalami keretakan. Dia juga ditusuk beberapa kali di bahagian dada sehingga ke paru-parunya dan terdapat kesan di lehernya seperti dicekik. Ketika Owen mendaftar untuk menginap di Hotel President, dia mengaku berasal dari Los Angeles. Namun, pihak polis dari Los Angeles tidak menemukan catatan tentang Roland T. Owen dalam database mereka. Kenyataan itu menimbulkan pertanyaan, apakah Roland T. Owen adalah nama aslinya atau bukan? Ada sebuah artikel di surat khabar Newcastle menyatakan bahawa ada seorang wanita menelefon syarikat akhbar tersebut dan mengatakan beberapa hal. Ketika wanita itu diminta menyebutkan identitinya dan apa yang sebenarnya terjadi pada Owen, wanita tersebut menjawab, "Tidak ada apa-apa. Aku tahu apa yang sedang aku bicarakan." Akhirnya, dia mendapat masalah. Setahun kemudian, pada 1936, seorang wanita bernama Ruby Ogletree menemukan artikel tentang kes Owen di surat khabar American Weekly. Ketika melihat gambar di dalamnya, Ruby langsung mengenali bahawa Roland T. Owen adalah anaknya. Nama Owen yang sebenarnya adalah Artemus Ogletree dan dia berusia 17 tahun.
Hingga ke saat ini, tidak ada sesiapa yang tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di bilik 1046 dan kes ini masih lagi tergantung